Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000 dan saya Kai. Untuk episod kali ini kita akan tengok hasil kamera daripada Samsung Galaxy Z Fold 3 5G berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan image lab yang terdapat di Paris, yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test berkaitan dengan display, bateri, audio dan juga image quality. Dan laporan-laporan yang diorang keluarkan memang lengkap dan terperinci. So tanpa buang masa lagi, jom kita tengok hasil daripada Samsung Galaxy Z Fold 3 ni. Alright guys, so kalau kita tengok dekat tajuk ni, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G camera test big improvement. So dia ada big improvement lah dekat kamera dia ni berbanding mungkin generasi yang sebelum ni. Dan kalau kita boleh tengok ranking untuk global ranking, dia mendapat ranking yang ke-31. So agak tinggi jugalah guys. Alright, jom kita tengok kamera spek untuk Samsung Galaxy Z Fold 3 ni. Untuk primary camera, dia ada 12 megapixel sensor dengan f1.8 aperture. Ultra wide dia ada 12 megapixel sensor juga dengan f2.2 aperture. Untuk tele dia ada 12 megapixel sensor dengan f2.4 aperture, 2x optical lens zoom lah. Dan juga untuk video dia boleh shoot 4K sehingga 60 frame per second, 1080 boleh shoot sehingga 240 frame per second, dan 720 boleh shoot sehingga 960 frame per second. So guys, ni agak gila jugalah sebab 240 frame per second ini first time jumpa selama kita review smartphone ni. Dan yang paling best lagi, dekat 720 boleh shoot 960 frame per second guys. So ini dah boleh buat slow-mo yang gila-gila dah guys, bukan yang biasa-biasa lagi. 960 frame per second ni kalau kita guna petik api tu kan, yang ada batu api tu, percikan api tu pun kita boleh nampak berapa slow motion gila kan. So memang padu lah kalau kita tengok spek untuk video dia. So tanpa buang masa lagi, jom kita tengok kualiti untuk gambar dan juga video dia. Alright, first kali jom kita tengok satu gambar yang di shoot. Okay, gambar ni adalah gambar indoor, dan kalau kita tengok dari segi exposure dia memang cantik, color dia cantik, white balance dia cantik, dan kita boleh nampak yang ada macam highlight clipping tak ada sebenarnya. Okay, kita nampak putih je tapi dia tak clipping. Okay, dekat sini memang nampak sikit lah ada clipping, highlight clipping, tapi tak banyak. Untuk bahagian langit sini memang dia retain color biru langit tu, dan biru langit tu yang best dia tak spill dekat bahagian kawasan yang bahagian dalam ni. Dari segi white balance, kita boleh nampak yang white balance dia memang cantik. Kalau white balance dia tak cantik, kita boleh nampak dekat bahagian sini sama ada dia akan jadi kebiruan atau kekuningan. Ni kita nampak macam okay, nice, nampak macam color yang biasa. Dari segi noise, kita boleh nampak yes, memang ada noise lah dekat bahagian sini kalau kita boleh nampak. So noise ni biasanya wujud dekat kawasan yang gelap. Dekat sini pun kita nampak memang ada noise. Tapi dari segi detail dia memang nice. Okay, kita boleh nampak detail satu-satu benda. Alright, nice. Kita ke bahagian test untuk exposure. Okay, gambar ni di shoot outdoor dengan strong highlight dekat bahagian belakang lah. Dan kalau kita tengok gambar ni, highlight memang clipping, memang dia tak dapat nak simpan detail. Okay, kita boleh nampak dekat sini ada chromatic aberration dekat kawasan ranting-ranting pokok ni. Dia ada hue ke arah biru, hijau kalau anda perasan. Untuk exposure subjek memang cantik lah, dan detail untuk subjek memang sharp gila. Kita boleh nampak detail-detail kedut-kedut muka ni memang sharp gila. Dan kalau kita boleh nampak dekat bahagian belakang ni pula, okay, nampak smooth saja dia punya transition tu, ada blur sikit. So blur ni dapat sedikit sebanyak lah untuk menimbulkan subjek berbanding dengan latar belakang. Tapi tak terlalu banyak lah dia punya blur tu kan. So kalau kita boleh tengok dekat laporan ni, dia tulis accurate exposure. Exposure memang accurate. Kemudian slightly highlight clipping lah dekat bahagian atas ni. Alright, nice. Kita tengok bahagian color pula. So untuk gambar ni di shoot boleh katakan low light. Kalau kita tengok dekat sini 5 lux saja. 5 lux memang sangat-sangat dim lah, sangat-sangat low dia punya light tu. So untuk Samsung Galaxy Z Fold 3 ni, kita boleh nampak yang dia ada bright color dan juga accurate white balance. So jom kita tengok sikit gambar ni. Oh guys, untuk color dia memang bright lah color dia, dan kita boleh nampak ada noise sikit. Okay, dekat sini detail dia memang detail. Okay, dekat bahagian muka ni pun kita boleh nampak yang memang detail sebenarnya. Okay, cumanya kalau kita perasan lah kan, dekat dua bahagian sini dia tak berapa nak sharp sangat berbanding dengan di sebelah kanan ni.
Tak pasti sebab apa, tapi dekat bahagian sini kurang sharp sikit berbanding dekat bahagian kanan ni. Alright guys, so next kita tengok untuk bahagian noise pula. So kalau kita tengok dekat sini Samsung Galaxy S Fold 3 5G ni indoor scene ada slight noise. So jom kita tengok slight noise ni dekat bahagian dekat bahagian atas ni. Jom kita tengok gambar ni. So gambar indoor ni nampak macam low light dan ada satu tingkap lah kot. So kita boleh nampak yang subjek ni diterangi oleh cahaya daripada tingkap tersebut. Dekat bahagian belakang kita boleh nampak yang highlight dia clipping. Dan jom kita tengok dekat bahagian sini. Kalau kita zoom sekadar sini, dekat bahagian hijau tak nampak ada noise, tapi dekat bahagian yang putih ni kita nampak ada noise. Ok, jom kita cuba tengok dekat bahagian yang gelap. Ok, memang nampak ada noise. Dan untuk monitor yang gelap ni memang langsung digelap lah, dia tak ada detail. So bagi saya tak ada masalah, memang nampak ok, memang dah dia memang asalnya gelap kan. So dari segi exposure memang nampak cantik, dari segi kontras dia pun cantik, white balance dia pun cantik. So boleh katakan nice jugalah gambar ni. Alright, nice. Di test pula untuk bokeh. So biasanya kita akan gunakan bokeh mode untuk test bahagian bokeh ni. So jom kita tengok sikit. Kalau kita tengok dekat sini dia ada good depth estimation dan juga no foreground blur. So jom kita tengok. Ok, so bahagian belakang ni kalau kita tengok memang dia blur lah, ada bokeh. Dan untuk bahagian subjek memang nampak cantik. Jom kita zoom tengok kualiti untuk bokeh ni macam mana. Dekat bahagian sini ada sedikit artifact. So dekat bahagian telinga pun ada sedikit artifact. Dekat bahagian telinga ni pun ada part yang dia dah blurkan. Untuk kawasan baju nampak macam cantik je dia punya transition. Dekat bahagian bawah ni pun ada sedikit je, yang lain nampak macam smooth, cantik elok. Ok, part yang agak susah sikit mungkin dekat bahagian pokok. So kita boleh nampak yang pokok ni ada macam glowing sikit kan. So dia punya bokeh transition untuk pokok ni dia nampak macam kurang smooth sikit lah, dia ada glowing dan sebagainya. Dan kalau kita tengok berdasarkan laporan tadi, dia tak ada foreground blur. So kalau kita tengok dekat sini, foreground blur yang dia maksudkan saya tak pasti, tapi untuk foreground bahagian depan ni kita boleh nampak yang pokok ni agak blur lah. Tak tahulah ini disebabkan oleh bokeh mode ataupun apa. Tapi untuk subjek memang nice gila. Okay, untuk kalau lah katakan dia fokus pada muka dan bahagian tangan ni memang sharp jugalah. Mungkin dia pilih subjek tu, keseluruhan subjek menjadi sharp. Alright, nice. Kita terus ke bahagian artifact pula. So gambar ni di shoot indoor dengan strong contrast dekat bahagian belakang, ada backlight. Dan subjek ada dua, seorang duduk dalam keadaan yang full shadow dan seorang lagi ada cahaya yang datang daripada backlight lah. Jom kita tengok gambar ni. Dari segi detail untuk subjek yang depan memang cantik guys, ada clipping dekat bahagian belakang. Dan untuk subjek yang bahagian belakang tak berapa sharp sangat dan ada clipping. So kita boleh nampak ada clipping. Dan kalau jom kita tengok laporan ni, dia ada high contrast scene dan juga ada hue shift dan juga color quantization. So yes, dekat bahagian kepala ni memang kita boleh nampak lah ada hue shift dekat sini. Memang color biru, kebiruan dekat bahagian kepala ni. Jom kita tengok dekat bahagian lain ada ke tak. Dekat bahagian tingkap ni pun sama juga. So biasanya dia akan jadi dekat bahagian edges lah. Edges antara kawasan yang terlalu cerah dan kawasan yang agak gelap sedikit. Kita tengok dekat bahagian pokok-pokok ni pun sama juga. Alright, nice. Kita tengok untuk bahagian lens pula. Ni adalah wide lens, penggunaan ultra wide untuk outdoor scene. So jom kita tengok gambar ni. Dan kalau kita tengok dekat bahagian laporan ni, dia tulis sini anamorphosis dan juga color fringing. So dia ada sedikit distortion lah dekat bahagian corner. So jom kita tengok dekat gambar yang betul. So untuk gambar yang wide ni kita boleh nampak memang wide dan subjek memang nampak nice, memang steady je subjek dekat bahagian tengah. Tapi subjek dekat bahagian tepi kalau kita boleh nampak badan dia memang nampak distort lah, kaki dia pun nampak panjang. Okay, kita boleh nampak kaki dia panjang, kepala dia melonjong, badan dia pun sama, dia dah tertarik ke bahagian tepi ni. Tapi kalau tak ada subjek dekat bahagian tepi, tak ada masalah untuk gambar ni. So kita nampak macam normal je. Tapi apabila ada subjek, kita boleh nampak lah ada efek distortion pada subjek ni. Alright, nice. Kita tengok pula lens tele. Ni adalah close range tele, iaitu 50mm daripada kamera ni. So gambar ni gambar wide. Kemudian dibuka lens tele tu, ditangkap gambar daripada sini juga. Dan akan di crop lagi lebih dekat untuk nak tengok detail. So setelah di crop, kita boleh nampak lah dia ada good detail untuk close range ni.
So jom kita tengok gambar ni dan kita zoom sikit. Kita boleh nampak daripada jauh ni pun memang ada detail lah. So untuk close range tele ni memang nice lah dia punya detail. Alright, nice. Kita masuk ke bahagian video pula. Untuk video bahagian color, kita boleh nampak kat sini dia ada slightly warm but pleasant white balance. So white balance untuk video dia akan warm sikit. Tapi ini condition memang dalam keadaan yang indoor, low light, kemudian dia guna semua lampu kuning. So white balance dia memanglah akan ke arah kuning sikit kan. Ok, dari segi autofocus pula, mungkin kita tak payah tengok video dan kita just tengok laporan ni. Dia ada accurate target on face. So dia punya autofocus dia memang accurate lah. Dan kalau kita tengok dekat scene ni pun memang kontras dia memang tinggi gila. Dekat kawasan outdoor yang mana memang gelap bahagian dalam dan cerah dekat bahagian luar. Ok, jomlah kita tengok juga video ni, kita tengok hasil dia. Ok, exposure ni memang gelap lah guys. Kalau kita tengok dekat sini, stabilization ni memang nampak cantik apabila ada pergerakan. So dari segi fokus, ok, kita boleh nampak lah yang bahagian luar ni pun agak sharp. So bahagian luar memang agak fokus. Dekat bahagian subjek ni, kalau kita tengok dekat bahagian pipi dia tadi tu, nampak macam fokus lah. Dan memang dalam laporan pun memang dia accurate target on face. Alright, next kita tengok untuk noise pula. Untuk low light juga, scene ni memang low light gila lah guys. So lampu memang satu lampu je daripada sini. Dari segi dynamic range, memang dynamic range dia agak low sebab subjek ni memang out terus. Nampak gigi dan mata je guys. Dan dekat sini kita boleh nampak ada strong noise. Dan dia punya detail nampak macam agak kurang sikit lah. Nampak tak berapa sharp sangat. So kalau kita tengok laporan ni, dia ada strong noise dan juga ada chromatic, frekuensi chromatic component dekat dalam video ni. Alright, seterusnya kita ke bahagian artifact. Kita boleh tengok laporan ni, dia tulis hue shift artifact are sometimes visible in video. Okay, next kita ke bahagian stabilization. So jom kita tengok stabilizer untuk Samsung Galaxy Z Fold 3 ni. Okay, kalau kita tengok exposure dia memang agak under lah guys dekat bahagian ni. So video ni steady shot je, langsung tak bergerak. Okay, kalau kita tengok ada sedikit lah motion pergerakan macam tu, tapi tak banyak. Boleh dikatakan dia punya stabilizer ni cantik. So kalau kita tengok dekat report ni, generally effective stabilization. So stabilization dia memang cantik lah guys. Alright guys, so itulah sahaja review untuk Samsung Galaxy Z Fold 3 ni. So apa pendapat anda? Sila tulis kat ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe channel ni. Subscribe tu percuma je guys. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.